السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membacakan ayat-ayat suci kalamullah, dan daripada 6236 ayat tersebut mari kita memilih 7 ayat yang kita baca berulang-ulang. Mudah-mudahan kebajikannya akan berkekalan dan sampai akan hadiah kita ini menanti kita di yaumil mahsyar nanti insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya berfikir, maka saya ingin mencadangkan supaya kuliah kita yang amanahnya diberi pada saya ini kita berkitab, iaitu kita boleh mencatat, boleh merujuk dan boleh jadi suatu teman kita yang besoknya akan menjadi pembela penjaga kita insya-Allah di yaumil mahsyar nanti. Maka dalam banyak-banyak kitab tersebut saya memilih untuk berkongsi satu kitab. Kitab itu namanya Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ini versi Rumi, memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada versi Arab, dia ada versi Jawi, dia ada versi Rumi, edisi yang terbaru yang ni. Maka tuan-tuan boleh dapatkan dengan harganya, jika tidak salah saya sekarang telah pun menjadi RM65. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh bagi wangnya, maka saya akan dapatkan buku ini. Cetak dia tak banyak, Pusaka Nasional penerbit yang diberi hak, dan di kedai-kedai buku tentu ada insya-Allah. Maka saya memilih untuk berbicara tentang satu bab, iaitulah bab dalam ramai-ramai perkara masyarakat ini. Saya cadang untuk berbincang berkenaan dengan pertamanya kita masuk cerita, iaitu perihal kehakiman. Perihal kehakiman ini banyak bicaranya, tetapi dalam Nasihat Agama Wasiat Iman ini bicaranya khusus tentang berkaitan kekeluargaan insya-Allah. Maka kita mulakan. Dia mula sebenarnya kitab ni dia mula dengan bab taqwa sampailah kepada bab perkara-perkara yang menyelamatkan dan hadis-hadis pilihan yang dimasukkan oleh pengarangnya, iaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bulan yang lepas kita buat Q&A session. Jadi kali ini pun saya bercadang sebelum kita habis masa kuliah, kita buka sesi soal dan jawab. Mudah-mudahan kita ambil manfaat.
Kata musannif Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, dia kata perihal kehakiman, kemudian dari itu maka kami rasakan amat perlu di sini untuk kami menerangkan sebanyak sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kehakiman, kerana subjek ini, maudhu' ini ya, tajuk ini sesuai untuk disebutkan di sini. Selalu kan kalau kita cerita bab kehakiman ini, kita cerita apa? Kita akan cerita mahkamah, qadhi, perundangan, kanun dan sebagainya. Tapi Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dia memandang lebih daripada itu ya. Bukan hanya sekadar kita melihat secara kemasyarakatan sahaja, semata-mata masyarakat luar sahaja, bahkan dia menjurus ke dalam diri mukmin itu sendiri. Maka dia kata, dia mulakan bicara bab perihal kehakiman ini dengan dia kata bahaya kehakiman. Kita lihat. Kata beliau, hari ini dia lebih straight sikit tuan-tuan Dan saya harap tuan-tuan jangan menuntut ilmu menurun pula. Pelan-pelan dia, kalau kurang-kurang gurau ni, sekejap lagi dia pelan-pelan menurun. Itu standard lah tuan-tuan, kuliah tengah hari ni kan. Sejuk-sejuk, nyaman ni pula. Convenient sungguh. Bahaya kehakiman. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan bagi diri kita sekalian dengan taufik dan hidayahnya, bahawasanya melibatkan diri dalam urusan kehakiman adalah sangat berbahaya dan berkecimpung dalam selok-beloknya mengikut jejak langkahnya di antara hal-hal yang berat dan sukar untuk dipikul oleh seseorang mukmin. Cantik tuan-tuan ya. Kita selalu ingat hakim, kehakiman ini jurisprudence kan. Jadi cerita-cerita berkenaan hakim, peguam, tapi tidak. Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dia nampak kehakiman ini duduk pada diri seorang mukmin, dan menceburkan diri dalam bidang kehakiman ini membawa kepada satu bahaya yang besar. Jadi dia kata ya, awal kalamnya cantik. Ini yang kita kata kitab ini saya berkenan sungguh. Dia mula dengan satu nasihat yang menyebabkan kita jadi positif. Dia kata apa? Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah bagi diri kita sekalian dengan taufik dan hidayahnya. Awal kalam, mukadimah kita macam tu kan. Apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan kalau orang datang jumpa, sebelum dia nak cerita bab kerja, dia kata kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menemukan kita berdua dalam kemanisan iman dan di bawah redanya. Ingat kita koma sekejap, nak cakap bab apa kan. Dia mulakan begitu. Dia doa untuk kita. Kita mungkin hari itu tension, serabut, macam-macam dalam minda kita kan, kerja-kerja pejabat dan sebagainya. Tambahan pula harga minyak makin hari makin jatuh ni. Tuan-tuan, saya doa bagi jatuh lagi. Tuan-tuan kata apa enggak lah ustaz. Dia sebenarnya tu harga minyak dunia kan. Harga minyak kita ni adalah cara dia, tapi saya bukan orang yang ahlinya. Fikir cara layman, civilian biasa ni, saya fikir cara orang kampung. Saya orang kampung tuan. Gitu kan. Mana nak ada Exxon ni kalau tak ada orang kampung datang kerja, sembang je. Tu. Tibai sikit. Baik. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi kata dia bahawasanya melibatkan diri dalam urusan kehakiman sangat berbahaya. Bahaya ke? Kan? Hidup ni memang penuh dengan bahaya tuan-tuan. Kalau tidak bahaya, kita tidak akan pandu kenderaan ke pejabat hari ni, betul? Tadi di sebelah saya tadi ada Rexton. Sangyong kan? Rexton. Saya sempat menjeling ke kiri. Tuan, saya lihat dia punya dinding dia ada mungkin kenderaan yang hentam. Bam, berlekuk tuan. Maka saya pun ingat dua benda yang Allah turunkan, ma'udzatain, dua pelindung, iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Saya pun terkeluar wa min syarri ma khalaq, dan daripada apa benda yang telah engkau ciptakan ya Allah, yang telah diciptakan, syarri ma khalaqa, kejahatan yang telah dia ciptakan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala cipta makhluk. Allah tidak cipta kejahatan itu, kita kena ingat. Jangan kita balik jadi macam dengan gadis K-pop yang tolong bela kawan-kawan dia pergi peluk artis Korea K-pop tu. Bila dia kata berpeluk di atas pentas itu sebenarnya satu pilihan, satu keizinan daripada Allah. Lepas ni kita pakat tutup habis semua balai polis dan sebagainya. Sebab apa? Tak perlu ada enforcer
enforcement elemen tak perlu ada, sebab kita berpegang kepada semua izin Allah. Kan? Apa perasaan kita kalau kita pergi jumpa OCPD, Ketua Polis Daerah, nak mengadu hal tentang kes keselamatan, Ketua Polis ni kata terima je lah, ini semua adalah keizinan daripada Allah. Mampu kita kan? Jangan buat keluar satu fatwa, masyarakat jadi serabut, masyarakat jadi pening, masyarakat jadi, dan jangan kita jadi orang jadi-jadian dalam ilmu tertentu. Saya takkan bercakap bab industri minyak sebab saya bukan ahli. Saya cakap tadi tu jangan ambil sebagai satu kenyataan. Ini cakap orang bodoh dalam bidang industri minyak, kan, petrol. Tapi ada benda yang kita ahli, yang tu orang lain kena dengar. Betul tuan-tuan. Seorang doktor bila dia bercakap bab perubatan, kita kena dengar. Itu pun kita kena ada double check. Kita kena ask for second opinion. Kita tak boleh direct terima dia. Sebab dalam bab perubatan pun, doktor ortopedik dia tidak pakar dalam bab vascular. Jadi pada ayah saya, bila doktor orto kata tak ada apa-apa kaki ayah Ustaz ni, okey, no problem, tak ada hal apa. Masuk hari ke-6, doktor yang pakar dalam bidang ortopedik kata kita kena potong. Pasal bila kita seek for second opinion, doktor vascular, pakar vascular kata doktor orto dia tak tahu berkenaan dengan salur darah yang dah putus dekat bahagian betis tu. Ayah yang tidak ada kencing manis, tak ada masalah apa dalam darah dia, semua elok sihat, terpaksa dipotong. Even any single fracture pun tidak ada pada tulang-tulang dia. Kenapa? Kerana menanyakan hal kepada orang yang tidak pakar. Sama bila ada satu orang nak jadi ustazah dalam FB, dalam WhatsApp, dalam Telegram, Instagram dan bergeram-geram, kan? Dia kata peluk ni satu keizinan Allah. Maka saya gunakan metafora yang sama. Katalah satu hari dia kena rogol, kita tak minta, kita pun minta Allah jaga dia. Kan, dia kena kelar ke apa kan. Pergi ke pejabat, ke balai polis, kan, polis kata apa? Saya tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Allah dah izin dia untuk rogol cik terima je lah. Boleh macam tu? Tak boleh. Kita akal waras kita ni. Betul tak Tuan Siful? Kita akal waras, kita tak boleh terima benda macam tu. Itu hal juga benda yang macam ni. Bahaya hari-hari ada dengan kita. Kita akan tempuh. Sebab itu kita kena banyak tawakal. Bukan kata banyak, tawakal tu bahasa kita hari-harian. Mari kita tukar kepada bahasa kita kena serah 100% lebih. Seluruh kehidupan ni kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab untuk menjaga kita. Kerana dia tiga, Allah cerita dalam surah An-Nas. Dia Rabbun Nas, dia Malikun Nas, dia Ilahun Nas. Ustaz, pasal apa baca Rabbu? Kami baca Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Dia dah jadi Rabbi itu sebab huruf ba, harfu jar, dia akan membaris bawahkan isim, minta maaf. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, itu cerita dia. Allah Ta'ala dengan kita ni, dia yang menciptakan kita, dia memelihara kita, dia mentadbir kita, menentu hukum hakam kita. Rabb kita panggil, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat bahawa dia maha menentukan segala hukum hakam, dia yang tentukan peraturan pentadbiran, ya, maka kita panggil dia Malikun Nas, dia raja manusia, raja yang menghukum rakyat dia. Jadi kita ini rakyat yang bertaraf tinggi di sisi raja dia. Jika kita sedar kita taraf kita hamba. Pelik tuan-tuan, manusia apabila jadi hamba rendah, betul? Kan? Kita angkat tangan sembah tu tuan-tuan, kita kata duli yang maha mulia. Yang ni kena edit sikit, jangan upload awal sangat. Saya punya ceramah ni edit sikit. Sebab setengah orang dia sensitif. Ni saya cerita bahasa. Duli ialah kotoran di bawah tapak kasut, tapak kaki. Duli. Kita kata duli yang maha mulia. Dan saya pun sebut gitu. Saya jaga protokol di universiti. Saya pun terima hadiah daripada duli tuanku. Bila jadi hakim tilawah, hakim tahfiz peringkat negeri, terima kan. Menjunjung kasih tuanku kita sebut kan. Sebut duli. Itu bahasa. Itu bahasa. Macam kita nyanyi lagu Negaraku. Negaraku tanah tumpahnya darahku. Bila darah kita tumpah? Bersunat. Berapa titik sangat? Yang banyak tumpah darah mak kita waktu lahirkan kita. Itu bukan darah kita. Darah siapa? Darah mak kita. Ya. Kita pun dah menterdarahkan kalsium mak kita banyak mana.
Sampai mak kita giginya pun longgar. Sekarang kena pakai gigi palsu. Jangan hina gigi palsu mak kita tu. Patutnya kita minta maaf, mak, minta maaf. Kalsium mak ni dalam badan saya ni berapa peratus dah banyak saya ambil. Berapa puluh peratus dah saya ambil kalsium mak. Ya. Baik, kita pergi ke tajuk tu pula kan. Dan ceritanya bahasa. Jadi bila cerita balik kepada bahasa, kita kena faham akan pengertian bahasa. Jadi balik kepada bahaya yang dia cerita tadi. Kita pergi jauh tu, kita tarik balik. Ini bahaya hari-hari tuan-tuan. Sebab tu di pejabat kita ada safety and health. Kan? Kita ada safety officer. Safety officer kena buat kerja, jangan tak buat kerja. Tu bagus, tu betul itu. Itu kerja safety officer. Dia tarik buat. Ada hazard. Boleh berlaku hazard dah kat situ. Boleh. Bagi orang yang tak sedar bahawa kedudukan mozaik lebih tinggi daripada kedudukan kapet. Dia letak kaki dia jadi macam tu. Sebab apa? Dia duduk fikir sama. Kan? Sama juga dengan orang yang nak naik ke atas, tiba-tiba dia ada cagu tuan-tuan. Tahu cagu? Kan? Tu serepot ibu jari kat situ tuan-tuan. Saya ingat dia kutuk berkilo-kilogram tuan-tuan. Safety officer. Bahaya di mana-mana. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara kita supaya dia jangan bagi kita berada dalam keadaan yang membahayakan atau dibahayakan. Baik, saya teruskan lagi. Dan berkecimpung dalam selok-beloknya, mengikut jejak langkahnya antara hal-hal yang berat dan sukar dipikul oleh seorang mukmin. Betul tuan-tuan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila dia cipta manusia, dia tak biar manusia. Dia tak biar. Saya tanya dalam ni, saya yakin ada jurutera sistem. Bila kita buat satu sistem, satu rangkaian tu sebagainya, ada kita buat tu kita biar di situ? Ada? Tak ada. Kita akan buat manual book. Tuan-tuan punya LCD pun ada manual book. Tuan-tuan punya amplifier, PA system ada manual book. Hatta tuan-tuan bekerja pun ada SOP. Macam mana orang susun. Begitu hal Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi bila dia cipta kita, dia turunkan satu, dia punya messenger, pembawa urusan, pembawa risalah, dia punya auditor dan sebagainya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia turun satu manual, satu buku manual. Ini saya metaforakan, tamsil, permisalkan, iaitulah Al-Quranul Karim, untuk kita bergantung kepada dia. Dan tidak akan memahami isi Quran ini melainkan yang bagi faham ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan reti orang lain melainkan Nabi yang fahamkan dia. Sebab itu nak memahami Quran, kenapa kena ada hadis? Kerana hadis itulah yang Nabi terangkan Quran ini. Quran bila manusia baca, Allah awal lagi sebut qaulan thaqila, ucapan dan kata-kata yang berat. Kenapa dia berat? Dia kalam ilahi. Kalam ilahi, kalam kata-kata bahasa ketuhanan. Manusia kadang tak faham. Sebab itu senang manusia mentafsirkan yang bukan-bukan dengan Quran. Apabila timbul golongan mutajassimah yang menyatakan tangan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, menyatakan Allah itu bertangan. Maka bertangan, kita telah pun mentajassimkan Allah, mentamsilkan Allah dengan benda yang sifatnya makhluk, baharu sifatnya, benda yang hadis, yang baru datang, yang datang kemudian. Allah azali, dia qadim, ya, kita ini benda yang baru. Maka salah. Menyatakan Allah kewujudan yang bertempat, mesti macam saya duduk ada tempat. Salah. Di mana Allah? Senang kita kata di langit. Kerana Quran kata Rabbus samawat, Tuhan langit. Kenapa tak sambung ayat itu? Wal ard, dan bumi. Apa dalam penciptaan alam semesta ini hanya ada langit-langit dan bumi? Bagaimana bima sakti yang lain, sistem suria yang lain? Kita hanya ada tahu satu bintang namanya matahari sahaja. Lebih daripada itu, subhanallah, kita tak tahu. Ya. Jadi soal bahasa perlu diperjelaskan. Baik. Kemudian dikatakan lagi, oleh itu bagi seorang mukmin yang sayang kepada agamanya dan yang mengambil berat terhadap keselamatan dirinya agar ia selamat dan bebas, hendaklah memelihara diri daripada tugas kehakiman dan menjauhkannya selagi belum terlambat. Maksudnya kita kena faham bahasa pengarang ini. Dia kata ambil berat keselamatan dirinya. Okey, fine. Kita pun jaga supaya diri kita selamat. Saya faham tu. Dan bebas. Kenapa dia guna istilah selamat dan bebas? Kita baca sekali lalu kita faham begitu.
Kita baca kali kedua, bertambah kefahaman kita. Kita baca berkali lagi dan kita berguru ketika kita membaca, maka guru akan bagi penerangan kepada kita. Yang dikatakan selamat di sini ialah kita pelihara diri kita dan keluarga kita daripada ancaman azab kerana menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kena betul juga bahasa kita. Kita hidup di dunia ini, kita meminta menjadi manusia yang tamak atau jadi manusia hamba yang pengecut. Ada dua. Tapi di celah-celah itu ya, dia mencari antara tamak dan pengecut tu, rupanya ada yang terbaik daripada yang terbaik. Itulah menjadi hamba yang cinta, kasih, rindu pada Tuhannya. Nah, ini nak membina seorang hamba sebegini, senang sebut, buatnya susah. Tengok permintaan kita hari-hari. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam syurga, jauhiku daripada neraka-Mu. Tengok, kita telah membina secara halus. Dengar-dengar ni, halus, seni, tak nampak, penuh dengan kefalsafahan. Apa dia? Menjadi manusia yang tamak dan pengecut. Apa dia? Ibadat kita kerana tamakkan syurga. Ibadat kita kerana pengecut, takutkan nerakanya. Sebab itu diri kita seorang saja yang kita nak bawa ke syurga, nak jauh ke neraka. Orang lain kita tak nak bawa. Ada kita minum pagi tadi, kita pernah tanya kawan kita, dah daftar tabung, dah daftar nak pergi haji belum? Sedangkan kita tak perlu ambil tahu pun dia nak pergi haji ke tidak. Tapi kita tanya tak, dah daftar nak pergi haji ke tidak? Tuan-tuan, 2015 ni, tuan-tuan tahu tak tahun menunggu berapa? Tahun menunggu 65 tahun. Kalau kita lahir anak hari ni, kita pergi daftar, anak kita akan pergi haji, umur dia 65. Elok-elok pencen 5 tahun boleh gratuity, ada sikit pelaburan sana sini ya. Oh, ada duit, bolehlah dia siap pergi. Kalau daftar hari ni, kita akan pergi tahun 2080. Yang pi tu keranda ya, tuan-tuan. Tak, bukan kita lah. Tapi kita tak pernah pun kita kata kawan kita, lantak dia lah, dia nak pergi haji. Apa halangan dengan aku? Aku dah daftar dah semua. Oh, kita tamak dengan syurga Allah, dan kita pengecut dengan neraka Allah. Tapi kita jadi tak hamba yang penyayang dengan Allah? Oh, kita jadi hamba yang penyayang. Kita kata, ya Allah, aku sayang juga kerana limpahan sayang-Mu padaku. Aku juga sayang kepada rakan saudaraku ini. Aku nak tanya dia dah daftar belum? Tanya, kau dah daftar belum? Daftar benda. Daftar pergi haji lah. Dia pun gelak, ki muda lagi beb. Kepala otak dia muda kan, muda lagi beb. Abang umur berapa? 30 tambah 65, 85 tahun abang pergi haji. Daftar lagi. Bagus, alhamdulillah. Lepas tu bila kita suruh daftar, dia kata, lah duit tak cukup, 1,300 kena daftar. Tak payah, tuan-tuan punya EPF mau-mau 500,000 dah tuan. Amin. Doa. Majlis ilmu ni doa. Amin. Ada RM10 dalam KWSP, boleh daftar dah haji lah ni. Bukan kata dia potong duit kita 1,300, ambil dah. Ustaz, susah Ustaz nak pergi KWSP. Lambat orang ramai. Tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan buka web tabung haji, daftar haji. Oh, mudah macam tu. Ya salam, Allah Ta'ala bagi kemudahan. Sebab tahu dah manusia ni ada ajalah dia, ada tergesa-gesa dia, kelang kelibut memanjang kita ni kan. Sama je. Harus cakap ni pun lebih teruk daripada tuan-tuan. Sama je. Maka nak cari hamba yang pengasih penyayang itulah. Kita duduk di satu tempat yang kita juga kasih kawan kita, kasih sahabat kita, kasih kepada saudara kita. Oh, macam ni rupanya bahasa dengan Allah. Iya, bahasa dengan Allah. Sebab itu Rubai'atul Adawiyah, dalam dia punya munajat dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku ini menyembah Engkau kerana tamak nakkan syurga Engkau haramkan aku daripada masuk dalam neraka Engkau. Tak payah, aku tak masuk, tak masuk dalam syurga, maaf. Kerana ibadat aku ni kerana tamak nak masuk dalam syurga-Mu, maaf ya, syurga-Mu. Maka Engkau ya Allah, ya, haramkan aku masuk pada syurga Engkau ya Allah. Tak payah masuk. Tak masuk dalam syurga Allah. Sila tuan. Sebab apa? Aku buat ni kerana tamak nak syurga. Dan ya Allah, kalau aku buat ibadat kerana takut kerana neraka Engkau, takutnya neraka Engkau.
Ya Allah, kau lemparkan aku dalam neraka kau bakar aku lumat-lumat. Tu dia. Kita boleh minta macam tu. Tak berani. Tapi dia katakan yang ketiga, ya Allah, jika ibadatku ini yang aku buat, inna salati, sembahyang aku, wa nusuki, dan segala amal ibadah aku yang lain, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku. Hidup ni tuan-tuan, duduk dekat Exxon Mobil ini, tuan-tuan buat ibadah. Tuan-tuan sedang beribadah. Tidak ada satu orang pun yang datang ke Exxon Mobil ini, jika betul niat dia lillahi ta'ala, maka Allah catat dia melainkan pahalanya pahala ibadah. Daripada tuan-tuan hidupkan enjin motor tadi, merentas sejuk pagi kan, sampai kat sini kena, kat sini apa, touch card ke kena cornea screen, buh mata. Dulu kalau kita ada touch card tu boleh pinjam kad kawan kan, touch. Sekarang dia buat tamprin, kerat jari kita, suruh kawan tolong pergi tamprin. Tak buat pula, saya kata elok buat mata pula, korek biji mata, pergi bubuh kat situ kan. Semua tu ibadah tuan-tuan, ibadah. Yang ketiga dia kata apa? Rubai'atul adawiyah. Dia kata kalau aku semua, inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati, aku buat semua ni kerana aku cinta pada engkau ya Allah, aku sayang kat engkau ya Allah, aku buat ni kerana aku nakkan kasih dan sayang engkau ya Allah, terimalah aku jadi hamba-Mu ya Allah. Oh, itu bahasa dia. Dan Tuan Haji Yasir kita sanggup tak berbahasa begitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa. Sebab itu dia guna bahasa yang sama. Maka kita kena jadi satu orang yang rupanya orang itu dia selamat dan bebas. Mana bebas? Macam mana Ustaz? Waqina azaban nar. Zalikal fauz. Itulah sebenarnya satu kejayaan apabila seseorang itu terbebas dirinya, dibebaskan dan membebaskan dirinya daripada ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Semua tahu benda kehidupan ini sebenarnya benda tamthil, benda permisalan. Ada orang di pejabat ya. Sebab itu manusia ni, maaf cakap ya, manusia ini sedang bergelumang di antara keadilan dan ketidakadilan. Di pejabat kita tengok pejabat ada politik pejabat. Kita jangan cerita politik, pentadbiran dan pemerintahan di luar. Kita cerita dalam pejabat, ada politik dalam pejabat. Ada orang yang bekerja betul-betul. Dia bukan nak apa? Dia nak bekerja supaya semuanya sejahtera. Ada dalam orang masuk Exxon Mobil ini, waktu temuduga kita tanyanya, kamu nak masuk Exxon Mobil ni, ada tak cita-cita kamu nak pecah amanah? Mampu dia tak cerita. Kalau dia kata ada, saya insya-Allah satu hari saya akan pecah amanah. Mampu daripada sekarang kita tak ambil dah dia. Kan? Saya pernah jadi panel interview university. Saya tanya kepada orang yang nak masuk kerja tu, besok tuan kalaulah kita panggil, contoh interview chargeman kan, besok kita ada macam-macam masalah failure dalam ni, shutdown sana sini, tuan waktu tu baru akad nikah siang harinya, malam tu malam pertama, tuan kita telefon, boleh datang tak ke universiti kerana gitu gini. Boleh Ustaz. Betul boleh. Betul Ustaz. Jiwa raga saya untuk tempat saya bekerja. Pirah. Belum diuji lagi. Tengah-tengah seronok tu kita call. Ustaz tak tahu Ustaz, saya ni. Itu kita. Jadi biar diuji baru kita tahu ke mana kita nak pergi. Kita masuk kerja, kita nak cari kesejahteraan. Bila sejahtera berlaku, automatically bos suka tak? Bos suka tak? Bos suka. Ada orang datang dia kata, aku kerja kat Exxon Mobil ni, bos suka tak suka, mampu FPR. Tak ada. Kan? Bos tak suka, sampai saja annual appraisal pada dia, dia nak sahkan penilaian kita tu pun dia duduk garuk kepala banyak kali, aku tak suka budak ni. Dia takkan sahkan. Mencari kesejahteraan. Oh, bos pun suka kerana kita bekerja dengan sejahtera. Celah-celah tu ada orang yang hasidun, dia panggil hasid, penghasad. Kan? Penghasad, dia akan datang. Hasid ini datang daripada macam-macam penjuru. Ada datang secara zahiriyah, manusia. La batiniyah, datang secara whispering, bisikan. Keep whispering. Siapa? Al-Khannas, Lucifer. Satu makhluk Allah yang telah kufur dengan Allah, yang refuse untuk nak sujud kepada Adam alaihi salam dan berdendam dengan namanya manusia, apatah lagi manusia tu orang yang mukmin, muttaqin, muslim, dia geram ya, dia akan
menunjukkan manifestasi dendam dia yang berapa tahun tak tahu tuan-tuan. Mungkin bilion tahun ya. Mungkin bilion tahun dendam dia itu. Dia akan bisik. Tak datang manusia, datang iblis. Semua ni tuan-tuan, kita kena bebaskan diri kita daripada gangguan-gangguan ini. Okey, terlepas bos tu akan nilai pekerja dia bagus, kerana sejahtera, tak ada hasutan dan sebagainya. Oh, selamat, dia bekerja elok. Hal yang sama pada manusia. Kita dah dapat dah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dapat dah. Ada makhluk tu datang kacau kita. Kejap lagi dia akan ganggu. Mungkin sekarang sedang ganggu. Yang sedang bercakap ini pun sekarang dia sedang ganggu. Dia kata, oh macam bagus yang punya ceramah. Bagus apa? Ada 2, 3, 4 orang tidur. Bagus apa? Kalau bagus tak ada orang tidur. Betul. Tuan-tuan, saya duduk berceramah ni tak pernah lagi kena cabaran macam Nabi. Tak pernah lagi lah. Bangun satu orang, berhentikan ceramah ustaz. Oh, tak pernah lagi. Tak pernah. Paling-paling teruk pun saya ceramah tuan-tuan. Orang tidur itu paling teruk. Tidur. Biar dia nak tidur tak apa kan. Kita kat depan ni tuan-tuan. Bunyi belakang. Ya, dia tengok, oh Allah dah redha dah dia ni. Fulan bin Fulan Allah redha dah. Datang dia majlis ilmu. Orang lain keluar pergi rehat kan. Pergi rehat, apa semua makan minum. Tuan-tuan korban hari ni, korban. Makan juga sekejap lagi, makan kacang ke apa, kau tak tahu makan apa. Nak datang majlis ilmu. Oh, dia tak puas hati dah. Dia kacau kita. Kita habis dia kacau kat sini tak selesai, kita berdiri nak solat saf. Kita dah betulkan dah saf kita. Ya. Tumit kita dengan tumit rakan kita cantik dah betul. Kan? Allahu akbar. Lepas Allahu akbar tu kita doa Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Dia mai bisik dengar kita. Aku rasa hang paling khusyuk dalam saf ni. Ujuk mai. Aku rasa aku paling khusyuk. Habis. Dia takkan berhenti punya dia. Dia takkan berhenti. Sebab itu tuan-tuan, kita buat apa, kita hebat apa pun tuan-tuan, semua kena balik tu disuruh kita sebut alhamdulillah. Sebut kuat-kuat alhamdulillah. Saya nak ajar satu perkataan lagi, asyukru lillah. Oh, semua duduk di mulut kita. Tuan-tuan pakai, tuan-tuan dunia tuan-tuan tundukkan. Tuan-tuan tundukkan dunia. Tuan-tuan nak beli kereta apa, beli. Nak beli rumah besar mana, beli. Tuan-tuan nak pakai baju jenama hebat, mahal, beli. Tuan-tuan nak pakai kasut yang hebat, mahal, tapi letak di kaki juga, beli. Jangan esok main-main buh kasut atas kepala. CEO tanya pasal apa ni? Mahal ni. Tak ada orang buat perangai macam tu. Tak ada. Beli pakai. Dan orang kata kepada kita, oh dahsyat lah kereta kan. Apa kita jawab? Nikmat daripada Allah. Alhamdulillah. Asyukrulillah. Habis. Dia tadi kan, kita ada dua pilihan jawapan, betul? Apa pilihan yang kedua? Kita boleh kata, well, you know me. Boleh apa? Tapi kita tak jawab macam tu. Kita hantar dia. Secara kita hantar dia tu pun ada lagi peluang dia. Dia kata apa? Kita kata alhamdulillah dalam hati. Nampak aku baik, dia jawab alhamdulillah. Ada lagi peluang dia. Dia takkan berhenti kacau kita. Ya. Mau kita tolak habis-habisan, alhamdulillah kereta ni bukan ada apa pun, mati bukan masuk kubur pun. Kan? Ada pekerja-pekerja Exxon Mobil yang meninggal buat masuk kereta tanam dengan Jaguar dia. Volkswagen ni ada? Tak ada tuan-tuan. Aku meninggal nanti tolong letak dekat aku punya jenazah tu aku punya name tag aku. Nak bagi tahu malaikat kerja Exxon Mobil. Tak ada. Raja-raja yang besar meninggal tu pun pangkat darjatnya diletak keliling jenazah dia. Ada dibawa ke kubur. Habislah dia masuk dalam tu. Kain kapan warna kuning, mana tengok? Tak ada. Semuanya putih semua. Ya salam. Baik. Kita ada lagi 5 minit. Saya habiskan perenggan ini. Dan kata dia lagi, oleh itu mengambil berat tentang keselamatan dirinya agar ia selamat dan bebas, hendaklah memelihara diri daripada tugas kehakiman dan menjauhkannya selagi belum terlambat. Di antara tugas kehakiman yang terpenting ialah jawatan pemerintah dan jawatan raja, sesudah jawatan qadhi, jawatan hakim dan seterusnya penjaga harta anak yatim, wakaf dan sebagainya, dan jawatan-jawatan
dan tugas-tugas yang tersebut semuanya mengandungi bahaya. Ya salam, ya. Maka kita ambil satu hadis menambah berkat program kita pada tengah hari petang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, awwaluha malamatun wa awsatuha nadamatun wa akhiruha azabu yaumal qiyamah. Kehakiman itu, ya, mulanya celaan. Awaluha malamah. Malamah ini celah, kecelaan. Wa awsatuha, dan tengah-tengahnya, Allahu akbar, perkataan disebut ni takut, saya rasa takut, iaitulah nadamatun. Nadamatun tu penyesalan. Dan dia kata wa akhiruha, dan akhirnya azab di hari kiamat. Saya katakan satu contoh kepada tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah sebelum kita tangguhkan ini. Contoh kita seorang ayah. Seorang ayah kan boleh kan ambil seorang ayah. Ambil seorang mak lah, seorang mak. Minta maaf ya para ibu, jangan kecil hati. Saya nak ambil contoh satu orang remaja yang namanya pun kita tahu, yang dijumpai oleh pengarah Immigration Negeri Sembilan kan, waktu dia buat operasi. Remaja tu dijumpai, tuan-tuan pun tahu, saya tak perlu ulang cerita. Dan saya nak kata ni, tugas seorang ibu yang ada berkaitan dengan kita tengok dalam diri kita kehakiman kita sebagai penjaga, penguasa, pengawal anak kita. Okey. Yang dia kata awwaluha malamah, awal kena celak. Celak sebab jaga tak betul. Seluruh kan masuk saja dalam FB, orang pakai celak betul. Mak yang jenis tu, mak yang tak tanggungjawab, mak celaan orang. Wa ausatuha nadamah, tengah-tengah orang duk celah tu datang penyesalan pada mak dia, menangis dia. Lah kenapalah aku buat macam ni pada anak aku lah. Kenapa tu tak boleh tanya dah. Hadirin rahimakumullah. Elak diri menyebut kalau, kenapa, kalau, jika, sepatutnya saya, sama aja. Kalau lah datang kerja, tak. Kalau lah dulu mengaji bagi pandai tak. Kan? Kalau lah tak menikah seorang lagi. Tu. Patutnya daripada awal dia fikir, kalau aku menikah seorang lagi, aman tak hidup aku. Ada kawan sekarang, ada bukan orang lain, abang saya duk cerita dia nak menikah seorang lagi. Kita pun pening juga tuan-tuan. Sebab apa? Kenapa pening? Kalau abang jadi, hang lah kena pergi Minang. Mampu Lepas tu kalau kak mengamuk, hang lah backup. Punggah. Tak mau kalau semua tak mau. Fikir bagi habis, pilih jalan kehidupan. Kerana akhirnya wa akhiruha azabu yaumal qiyamah. Esok-esok confirmnya tuan-tuan akan dapat azab daripada Allah Taala di yaumul mahsyar. Wallahu a'lam. Jadi kita dah mulakan tajuk itu. Insya-Allah bulan-bulan seterusnya kita akan teruslah tuan dengan tajuk tersebut hingga kita hadam, ya. Kita hadam. Baik, ada soalan? Apa saja soalan? Tak kira yang saya boleh jawab. 1 2 3. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membanyakkan pemahaman kita dalam kita hidup hari-hari. Dan saya nak tutup bicara saya dengan satu benda yang saya nampak makin hilang dalam masyarakat. Satu ketika Nabi dilihat oleh seorang sahabat mencium cucu dia. Nabi pegang cucu dia, Nabi cium cucu Rasulullah. Lelaki ni, sahabat Nabi ni, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium ni. Jadi maksudnya perbuatan Nabi mencium tu menjatuhkan ketinggian, kebesaran seorang tua, seorang ayah mungkin, seorang datuk mungkin. Nabi letakkan cucunya dan Nabi pandang dia dengan senyuman. Nabi kata, man la yarham la yurham, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man la yarham, barang siapa yang tidak mengasihi, la yurham, tidak akan dikasihi. Kata-kata Nabi ni kalau sebaris pun tuan-tuan, man la yarham la yurham, Nabi kata. Menangis pula sahabatnya itu. Dia kata, ya Rasulullah, lepas ni aku akan kasih anak-anakku. Antara manifestasi kasih itu seorang ayah, itulah cara dia kan. Antaranya dia buat, dia cium anak dia.
saya nak cerita masyarakat ini kena balik kepada benda ni. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Tolong tengok lagi luas ya. Bukan sekadar mengasihi masyarakat ini, bukan sekadar mengasihi masyarakat ini ialah dengan cara kita pergi duduk peluk cium orang tak? Kan? Tak pasal-pasal pergi cium bos. Pang, kenapa? Sayang kat bos. Kan? Cara mengasihi masyarakat ni ialah kita tolong ambil tahu dan berjaga sama-sama. Sebab apa? Tadi saya tengah-tengah sarapan tadi, kita sekarang ni di Bandar Seri Putra khususnya, kita nak gembelingkan tenaga semua daripada guru-guru besar, pengetua, PIBG dan jawatan kuasanya nak duduk macam mana nak jaga bandar kita ni. Baru lagi tak lama, baru-baru pun tuan-tuan mula duduk situ 2000 lah, tahun 2000 Bandar Seri Putra tu mula ada dengan yang awal-awal mendudukinya kawan-kawan Kuis tu ya. Waktu tu Jun 2000 saya ingat kami pindah daripada Shah Alam ke Bandar Seri Putra. Jin pun tak apa mau duduk kat situ. Bukan orang ya, jin tak apa mau duduk. Sekarang dah ramai. Apabila jadi ramai, macam-macam hal. Vandalisme sana sini. Bab merokok, minta maaf, jangan kecil hati orang yang isap rokok. Kalau nak rasa juga, nak terasa pada muka, kita tak boleh tegur lah. Satu orang anak muda isap rokok, yalah satu pasal pula yang tegur tu dia pun puntung rokok duduk di hujung jari dia kan. Adik, jangan isap rokok. Ada pakcik pun isap rokok. Tegur aku balik. Kita di kampung dulu kan, orang tua tengah duduk isap gulung rokok daun ni, dia pesan, jangan duduk isap rokok. Kita tak isap, walaupun kita tahu dia isap, dan kita tak jawab pun. Sekarang dah berubah. Dia kata saya tegur sekumpulan budak-budak, sekumpulan budak-budak Ponting ketegur. Esoknya rumah, kereta orang yang kena tegur tu habis dibaling, pecah habis semua. Buat laporan polis. Kenapa benda ni timbul? Main daripada hadis tadi, man la yarham la yurham. Kita sayang, kita nasihat daripada kecil. Anak-anak kita perhati daripada kecil. Jadi hadirin rahimakumullah, benda tu juga kena ada dekat institusi pejabat kita. Nak jaga sama-sama, kita ambil tahu dan sebagainya. Dan yang paling kena jaga tuan-tuan perempuan rahimakumullah, akidah biar sahihah. Kan? Sekali kita tanya kawan kita, dah sembahyang dah? Dah, alhamdulillah. Tanya. Walau kita kadang nak pedih telinga, dia jawab kubur masing-masing. Alah sembang kubur masing-masing. Tunggulah saat di Malaysia ni kubur akan jadi bertingkat tuan-tuan. Dan akan jadi sempit bersebelahan. Dia kena godam, kita pun tak boleh tidur tau. Masing-masing punya kubur kan. Sekarang pun rumah masing-masing, tak apa, rumah masing-masing, rumah sebelah pukul 1 pagi tumbuk kedekang. Kita ting tong ke nak tidur, rumah masing-masing lah. Pasal pemarah pula. Tanya solat dah belum? Belum. Solat lah. Kalau kau ada kerja, aku cover je. Pergi solat. Solat. Sebab apa? Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita kata Melayu 100% Muslim hari ni, tak ada. Minta maaf. Dinilai. Kalau saya sebut tempat ni, tuan-tuan boleh cari tahu. Keluarga yang hebat-hebat, peringkat menengah, high flyer. Ya, bila arkitek dia nak buat surau dalam rumah dia, nak peruntukkan satu kawasan, satu area, satu corner untuk solat dengan kiblat yang betul, tak payah dah orang pergi tanya kiblat kat mana kan. Orang tanya rumah kita kiblat kat mana, kita pun kata hari ni hari apa? Rabu lah ni. Dia pun pening. Esok Khamis hari apa kok mana pula kan. Dia tahu dah, dia tengok, tak payah dia tengok atas bawah, dia tahu. Ni kiblat. Dia tak mau, dia refuse. Tak mau sampai sudah. Sampai arkitek ni dia bagus, dia duit banyak sangat-sangat. Dia kata apa? Saya sponsor corner tersebut. Saya tak charge dan saya akan tolong bayar dia punya material nak buat. Tak mau juga. Sampai peringat dia kata, apa nak solat-solat ni, tak payahlah kan. Kita hidup ni di dunia, kita enjoy betul-betul. Rupa-rupanya ada satu orang missionary, ya, muballigh Nasara, Kristian, datang di rumah dia bertandang. Duk pujuk dia jadi Kristian. Dia layan. Baru dia sedar rumah yang tadi menolak untuk buat surau dalam rumah dia tu, ya,
Rupanya diceritakan oleh misionari ni dalam duk pujuk arkitek ni supaya ikut dia jadi Kristian. Dia cerita Fulan bin Fulan, dia satu keluarga dah convert dah. Keluarga tu pun dah convert dah. Keluarga ni pun dah convert dah. Jadi dia kata orang kalau sampai peringkat menengah ni, agama yang terbaik dia ikut Kristian pula. Alhamdulillah, Allah bagi iman yang kuat. Jadi kes sedang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Kawan-kawan kita macam mana dia pejabat kita? Dia tak tahu. Kadang kita kata aku yang aku tahu main bekerja, report aku kerja, siap aku punya task, zuhur aku main semayang dengan aku